Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berada pada hadis yang kelima dalam kitab Bulughul Maram, masih lagi di bawah bab ataupun kitab At-Taharah, dan kita telah bahaskan 4 hadis sebelum daripada ini. Dan sesiapa yang mendengar kuliah ini atau hadir kuliah ini, dia akan dapat faham dengan lebih mendalam jika dia mendengar kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini. Kerana sebahagian daripada hukum hakam fiqh yang diistimbat ataupun yang dipetik daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab-bab yang kita bahaskan ini mempunyai kaitan di antara hadis yang sebelum dan hadis yang selepas. Sebab itu Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani apabila dia menghimpunkan hadis-hadis ini, ia merupakan hadis-hadis yang paling utama di sisi dia ataupun yang di sisi kajian dia, yang menjadi penghujahan di dalam hukum hakam fiqh ataupun hukum hakam perbincangan amal ibadah ataupun amal hukum hakam amaliyah yang menjadi amalan kita. Maka dengan itu hadis-hadis ini dihimpunkan. Dan mungkin kita juga pernah mendengar ataupun kita pernah mengaji Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam juga menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi umdah, menjadi teras di dalam hukum. Dulu kita mengajar kitab Umdatul Ahkam. Cuma Umdatul Ahkam dihimpunkan hadis-hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun yang ini dia tidak terhad daripada Bukhari dengan Muslim saja. Dari segi kekuatan sanad sudah pasti dalam secara umumnya hadis-hadis yang ada dalam Umdatul Ahkam lebih kuat dari segi sanad. Tetapi dari segi riwayat-riwayat yang berbagai, maka di dalam Bulughul Maram ada riwayat-riwayat yang berbagai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub, akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabullanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali Muslim minhu. Wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi wala yaghtasil fihi minal janabah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kita terjemah dulu secara umum. Katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ataupun sabda lah, kerana orang Melayu kita ni dia bezakan, ada kata, ada sabda, ada firman, ada apa lagi, ada titah. Banyaklah orang Melayu. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub,
jangan seseorang kamu mandi di dalam air yang daim, yang tetap, yakni yang tidak bergerak, yang stagnan, wa huwa junub, sedangkan dia berjunub. Yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia kata hadis ni juga, tapi dia ada lain sikit. La yabullanna ahadukum fil ma'id daim, jangan seseorang kamu kencing di dalam air yang tidak bergerak, yang tetap, alladzi la yajri, yang tidak bergerak, thumma yaghtasilu, kemudian dia mandi padanya. Fihi itu maksud mandi pada air itu. Apa maksud mandi pada air itu? Mungkin dia tenggelam air itulah, pada, yang ni dia masuk fi, masuk fi ni dalam ini, di dalam air itu. Okey, kenapa kita kata masalah fi ni? Sebab di dalam riwayat Muslim ada hadis yang hampir ni dia kata minhu, dia mandi daripadanya. Apa beza mandi fihi dan minhu? Fihi maksud dia mandi, mungkin dia selam layak tu. Minhu, dia mungkin tak mandi dalam tu, dia cedok ayak tu daripadanya. Ada beza tu, mandi dalam kolah dengan mandi menggunakan air kolah, faham? Mandi dalam sungai dengan mandi menggunakan air sungai. Kalau mandi dalam sungai ni, mandi dalam kolam, kita masuk dalam kolam. Kalau minhu, kita ambil air kolam tu, kita jirus diri kita. Boleh dipaham begitu. Sebahagian para fuqaha, para syurah membezakan tu. Apa kesan dia? Kita bincang. Kesannya taklah besar, tapi ada perbincangan. Wali Abi Daud, di dalam Sunan Abi Daud, apa nak faham ni? Sa'ad Bukhari, Sa'ad Muslim, Sa'ad Abi Daud ni, dia begini. Bagi yang faham ngaji ni, dia faham rawi ni Al-Bukhari. Dalam konteks ni dia Muslim dulu, tapi tak apa nak pergi, Al-Bukhari dia collect hadis, dia himpunkan hadis, dia cari guru-guru hadis, dia cari riwayat yang dia cari, dia himpun ni banyak. Ada orang kata Imam Bukhari himpun hadis berjuta ke apa. Hadis ni tak ada lah berjuta. Kawan hak kata pun, dia pun dengar orang kata, kemudian dia kata, kan? Macam ada satu masjid Pak Dr. Rozami pergi kemarin ni. Tu pun mengaku profesor ke apa. Hadis ni dia tak ada lah sampai berjuta-juta. Yang ada itu ialah riwayat turuk, jalan hadis tu melalui siapa? Mungkin cerita yang sama, tapi datang kepada Bukhari melalui 10 jalan cerita. Cerita daripada Nabi, mari pada Abu Hurairah, pada anak murid ni, A, B, C, D, E, sampai ke Bukhari. Cerita tu juga mungkin sampai daripada Abu Hurairah, pi ikut jalan orang lain pula, anak murid lain pula, sampai last kali sampai kepada F, G, H, sampai ke Bukhari. Jadi bagi satu cerita itu, satu riwayat tu, cerita sama, tetapi orang yang mendengar hadis tu mungkin seorang, mungkin 2 orang di kalangan sahabat. Tapi sahabat yang mendengar tu, dia cerita pula pada hadis tu pada beberapa orang, mungkin ramai orang, kan? Daripada ramai orang tu, ramailah lagi anak murid yang ke bawah. Apabila ahlul hadis mereka nak kumpul hadis, mereka akan ambil daripada fulan sampai. Nanti dia cari lagi daripada fulan ke fulan sampai hadis tu juga. Kadang-kala perbezaan yang diriwayat ni, walaupun semuanya boleh dipercayai, kadang-kadang ada masalah. Masalah dia apa? Yang ni dia dalam sikit, kena dengar betul-betul. Dia panggil masalah ini dalam perbahasan ilmu hadis, ilmu matan, dia panggil masalah ar-riwayah bil makna. Ar-riwayah bil makna ialah satu, yakni rawi ni
Dia tak riwayat exactly, dia tak riwayat sebiji macam hak Nabi tu. Dia riwayat macam tu juga, tapi guna bahasa dia. Bila guna bahasa dia, ada beberapa masalah lain pula. Apakah bahasa yang dia gunakan tu tepat, walaupun memang syarat riwayat bermakna tu kena tepat, kena tahu, kena tak boleh salah. Pasal hadis ni dia tak macam Quran kita tak boleh buat bahasa sendiri. Di sisi mazhab Al-Imamul Bukhari, dia boleh riwayat dengan makna, tetapi tidak Imam Muslim. Sebab tu Imam Muslim dia akan cuba mencapai riwayat yang pada sisi dia itu yang asal. Di situ kekuatan Muslim dibanding Bukhari. Bukhari ada kekuatan yang lain dibandingkan Muslim. Tetapi apa yang kita nak ceritanya, kadang-kadang bila kita, semua orang ni, kita kata semua orang tak bohong dalam peristiwa tu, tapi bila mai cerita kat kita balik, ada yang kadang-kadang panjang sikit, ada yang pendek sikit, ada yang guna ayat lain tapi makna sama, tapi ada yang ringkaskan cerita. Jadi bila kita dapat yang ringkas ni, kadang-kadang kita boleh keliru juga. Lepas tu kita tengok kawan lain panjang sikit. Yang panjang ni kadang-kadang ada masalah pula dah dalam ilmu hadis. Kod dia pi panjangkan sendiri. Bukan dia nak bohong, dia nak tolong hurai bagi panjang sikit. Jadi orang yang dengar takut tak dapat beza antara yang Nabi kata dan yang dia hurai. Ni ada lagi satu bab, yang bab idraj. Ini ilmu hadis ni hebat. Sebab orang suruh mengaji ilmu hadis. Ada orang kata tak usah kira lah, semua hadis pakai-pakai lah, berdengung. Ini ilmu yang perlu pengajian. Kita malam besok kita mula kitab Nukhbatul Fikar di Markazus Sunnah. Mana duk mengaji Arab lama tak mengaji, habis sana. Yang tu dia dalam sikit ilmu hadis. Tapi saya nak cerita, oleh kerana faktor itu, maka menyebabkan kadang kalau ada riwayat Bukhari bunyi macam lain sikit, riwayat Muslim bunyi macam lain sikit. Tuan-tuan faham tak ni? Ni mengaji ni kena faham ni, bukan kata abang pi mengaji belah ni. Pi, bukan. Pi dan faham. Itulah yang menyebab kadang-kadang kita dengar orang baca hadis, dia kata wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain. Hadis tu juga dia bagi versi yang berbeza sikit. Mungkin riwayat yang lain tu membantu kita untuk faham riwayat yang pertama, ataupun sebaliknya. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam konteks ni, bila kita tahu ni, maka kita tahu Bukhari, Muslim kadang-kadang ada penambahan. Anak-anak murid dia ni, mereka melalui jalan tu, kadang-kadang hadis itu yang dengar daripada Nabi seorang. Macam saya selalu sebut hadis yang paling terkenal, innamal a'malu binniyat. Semua orang hafal, sesungguhnya setiap amalan dengan semua orang hafal. Hadis ni yang dengar daripada Nabi seorang saja. Siapa yang dengar daripada Nabi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dengar daripada Umar pun seorang saja, kan? Alqamah bin Waqqas. Siapa yang mendengar lebih? Yang dengar daripada Alqamah bin Waqqas pun seorang saja, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang dengar daripada dia pun seorang saja, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tapi yang dengar daripada Yahya punyalah ramai, berpuluh-puluh orang. Pasal dia tok guru, dia baca hadis tu. Jadi kalau kita cari hadis tu walaupun seorang hak ujung dia, tapi nak pi pada hadis tu, anak murid ni, maka dalam riwayat dalam Bukhari sendiri, hadis yang sama ada 3-4 kali ulang melalui jalan-jalan rawi yang berbeza. Apa faedah jalan berbeza ni? Faedah dia macam ni. Kita dengar banyak, kadang-kadang kita dengar satu cerita kita dengar,
daripada satu orang, kita percaya dia ni benar. Kata hang dengar daripada apa? Siapa cerita ni? Yang cerita ni si A, dia ni, oh kita pun kenal dia ni betul, tak bohong. Kawan kita ni pun tak bohong. Hang dengar, dia dengar daripada siapa? Dia dengar sendiri daripada orang berkenaan. Jadi antara kita dengan orang berkenaan tu ada siapa? Kawan kita. Dia ambil daripada si A yang kita pun kenal, si A tu ambil daripada kawan tu. Lepas tu kita duk fikir, dia ni memang tak bohong, si A pun tak bohong. Tapi aku takut tersilap kot. Silap dengar ke apa? Mari orang lain cerita pada kita. Kita kata dengar daripada siapa? Dia kata dia dengar daripada B. B dengar daripada siapa? B dengar daripada C. C dengar daripada sumber tu. Bunyi sama. Dia telah kuatkan apa yang hak tadi. Mungkin kita dah percaya dah, akan bertambah percaya. Kalau kita tanya kawan kita, hang dengar daripada siapa? Dia kata dengar daripada A. A dengar daripada siapa? B. B ni aku tak mau tuduh lah dia bohong, tapi dia ni kadang-kadang lupa. Contohnya, dia cerita betul dah. Kita pun tak apa, tak mau pegang. Mai orang lain cerita yang sama kat kita. Dengar daripada siapa? Daripada B. B dengar daripada siapa? Daripada C. B dan C ni semua boleh pakai. Kita boleh buat simpulan apa dah? Hak tadi boleh pakai tak? Boleh pakai. Tuan-tuan faham ni? Tuan-tuan nak kan? Okey. Ini adalah cara, dan banyak lagi lah, ilmu hadis ni luas, bagaimana mereka nak trace rawi ni. Tambah lagi kalau datang. Kemudian mereka bincang pula, hang dengar daripada siapa? Aku dengar daripada ramai orang ni. Kita dengar daripada A. Hang dengar daripada siapa? Daripada B. B dengar daripada siapa? Daripada C. Aku C ni aku tak percaya kat dia. Dia temberang banyak kali ni. C kata dia dengar sendiri. Tapi kita kata, tapi ramai orang lain pun duk cerita yang sama. Kita tanya orang ni, hang dengar daripada siapa? Aku dengar daripada D. D dengar daripada siapa? Daripada E. E dengar daripada siapa? Daripada C. Pergi kat dia tu juga. Banyak pula orang lain cerita, tapi bila pusing-pusing pergi kepada yang sama. Yang ni dia panggil soal madar. Soal paksi dia siapa? Walaupun kadang-kadang nampak banyak rawi, tapi tak boleh pakai. Kita faham ni? Duk tengok pinau macam ni. Tak, mengaji nak kena faham. Jadi sebab tu setengah orang zaman lah ni di Perlis pun ada pakat duk buat ambil ijazah lah apa. Semua tu tak ada faedah apa. Sebab tujuan ijazah, saya pun banyak ijazah alhamdulillah, tapi kita tak sebut tujuan ijazah kerana nak mengetahui rawi hak kita tengok hak bagi tu pun sengit elok dah, tak nanti pihak buat tahan no. Sebab tu orang tak kita pakai riwayat terus kepada yang asal, iaitu Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Okey, nak bagi faham rangkaian sanad tu. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi, yang riwayat Abu Hurairah tadi, hak atas yang pertama hadis ni siapa riwayat? Muslim. Cuma Al-Hafiz Ibn Hajar dia buat mari riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang dia tambah lain sikit. Dalam riwayat Muslim tu tak ada pula cerita kencing tu. Kan? Yang Bukhari ni ada pula cerita tentang kencing. Nampak tambah jauh. Ada kemungkinan berapa benda. Kemungkinan rawi yang pertama hanya riwayatkan separuh, ataupun Nabi menyebut benda tu di dalam 2-3 kejadian. Dan rawi yang sama riwayat, jadi riwayat banyak, nampak macam sama, tetapi kejadian yang berbeza. Dia panggil yang ni satu bab, dia panggil tikrar di dalam riwayat. At-tikrar fir riwayah, mengulangi di dalam riwayat. Okey. Kemudian di dalam Muslim tu dia ada minhu, daripadanya. Sedangkan hak tadi faham mandi dalam, yang ni mandi daripada. Walaupun tak banyak berbeza. Dalam riwayat Abu Daud, wala yaghtasil
fihi minal janabah, jangan dia mandi. Dalam bahasa Arab ni, siapa yang mengaji bahasa Arab dia tahu. Kalau dia kata summa yaghtasilu fihi, riwayat Bukhari, cuba tengok kitab dah semua kan. Summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Masa kita kata maksudnya Nabi kata jangan kamu kencing di dalam air yang tak bergerak. Jangan seseorang kamu kencing di dalam air yang tak bergerak kemudian dia mandi di dalamnya. Kalau riwayat Abu Daud dia jadi macam ni, jangan kamu kencing di dalam air yang tak bergerak dan jangan kamu mandi di dalamnya. Jangan seseorang kamu kencing dalam air yang tak bergerak dan jangan kamu mandi, jangan dia mandi di dalamnya. Maksudnya dua kali larangan. Hak tadi dia khabar, dia penceritaan. Jangan seseorang kamu kencing dalam air kemudian dia pula pergi mandi dalam tu. Dia macam jalan cerita. Ini sirah Arab. Apa perbezaannya nanti saya akan sebut dia. Ini satu bab yang penting sebelum nak bahaskan, iaitu bab tentang larangan Nabi SAW seseorang mandi di dalam air yang tak bergerak. Air yang tak bergerak ni air apa? Air apa yang tak bergerak? Dalam hadis pertama Nabi kata jangan kamu mandi dalam air yang tak bergerak sedangkan dia junub. Apa maksud junub? Dia ada janub. Janub maksudnya selatan. Junub maksudnya betul. Kalau dia kata janub syarqi Asia, apa selatan tenggara, Asia Tenggara. Junub bermaksud iaitu di mana satu keadaan seseorang itu diwajibkan untuk mandi disebabkan kerana dua perkara. Yang pertama kerana persetubuhan, yang kedua kerana keluar air mani. Ini kena beza. Yang pertama kena persetubuhan sekalipun tidak keluar air mani. Setengah orang mungkin dia tak faham, dia tak apa, tak keluar air mani pergi kerja tak mandi. Walaupun tidak keluar air mani, kalau berlaku persetubuhan wajib mandi. Yang kedua keluar air mani sekalipun tak berlaku persetubuhan. Tapi kalau berlaku persetubuhan dan keluar air mani memang kena mandilah. Tapi ini kena dibezakan bahasanya persetubuhan itu sendiri mewajibkan mandi, keluar air mani itu mewajibkan mandi. Persetubuhan tanpa keluar air mani pun wajib mandi, keluar air mani tanpa persetubuhan pun wajib mandi. Dan status orang dalam keadaan demikian itu dia berjunub. Jadi yang Nabi SAW kata jangan mandi pada air yang tenang bukan air tenang, air yang bertakung yang stagnant ialah orang yang berjunub. Sekarang kita nak bincang, kalau tak berjunub boleh tak? Kita tengah-tengah tengok duduk lambah, siapa tak ada kampung tu, kolah kita masjid, kita berjunub, terjun dalam kolah. Boleh ke tak? Kalau ikut hadis ni, dia tak bagilah. Dia tak bagi. Hadis ni tak bagi ni, ulama bincang. Larangan ini, la yaghtasil ahadukum, jangan seorang kamu ni. Larangan Nabi ni larangan litahrim ke larangan untuk mengharamkan ke, ataupun larangan Nabi SAW ini larangan yang tidak jazam bahawasanya dia bersifat makruh sahaja, litanzih.
jadi perbincangan. Apapun secara umumnya Nabi SAW larang. Pasal apa Nabi larang? Timbul pula soalan. Yang ni kena ingat balik kita mengaji lepas. Pasal apa Nabi larang? Sekarang tuan-tuan fikir, pasal apa Nabi larang? Ada pendapat menyatakan Nabi SAW larang kerana ia boleh mencemarkan air. Maka air ini jika sekiranya satu orang mandi, yang ni mengangkat hadas dia, hadas besar dia, air ni telah jadi air mustakmal dan air ni tak boleh digunakan lagi. Ini pada sisi pandang. Tapi ini bukan semua mazhab. Masalah ayat mustakmal tak boleh guna ni banyak perbahasan, dan ramai ulama hadis juga yang tidak bersetuju dengan hal ni. Saya tak ada bukti. Bahkan mereka hujah yang lain. Nabi ambil air janggut sapu. Okey. Kalau kata takut orang kerana bila mandi, kerana orang seolah-olah orang yang berjunub ni bernajis, tak bersih, dia masuk, air tu jadi tercemar kerana dia tak bersih. Itu fahamnya. Seperti mazhab Hanafi juga ada faham yang sama. Tetapi ini tak berapa tepat pada satu sudut, kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawi hadis ni juga, dia pernah datang dengan Nabi SAW, kemudian dia tak ada hilang. Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu bagaimana wahai Abu Hurairah? Dia kata, kuntu junuban, aku berjunub, jadi aku tak mau duduk sini, maka aku pergi mandi. Nabi kata, subhanallah, al-mu'min la yanjus. Demi Allah, Nabi kata, ya Allah, orang mukmin tidak najis. Artinya orang mukmin tak najis. Macam mana pula Abu Hurairah tadi tak mau duduk dengan Nabi, takut dia berjunub, dia macam tak bersih lah duduk dengan Nabi. Memang orang berjunub ni ada hukum hakam yang lain, dia tak boleh solat, tak apa. Tapi adakah dia tu kotor? Ini satu soalan yang lain. Jadi Abu Hurairah rasa diri dia kotor, jadi dia tak mau duduk dengan Nabi. Nabi kata, subhanallah, orang mukmin tak najis. Jadi nak kata air jadi najis kerana orang ni masuk, yang ni tak berapa nak kuat lah. Lain apa? Lain kalau takut bila dia masuk, air ni kotor disebabkan bukan dia tu kotor, kekotoran yang ada pada badan dia. Kalau kekotoran yang ada pada badan dia, maka ini kena bahagi pada beberapa masalah yang kita sebut dulu. Air, kalau kekotoran tu ada pada badan dia, air boleh guna tak? Kalau badan dia ada kotor, dia masuk dalam air, air tu boleh guna ataupun tak? Mengaji lupa. Macam mana? Tu suruh cuci catat. Air boleh guna tak? Air boleh guna tak boleh guna? Ada mazhab tak? Kalau air tu berubah, mengaji tak ingat. Macam mana? Kalau air tu ubah apa? Bawa alim. Kalau air itu berubah warna, bau dan rasa, maka air itu tercemarlah. Kalau air itu tak berubah, macam mana? Lupa dah. Ada mazhab pula, kan? Betul tak? Ini kita mengaji hari tu. Di sisi mazhab Malik, kita kata lagi tak berubah, air tu 1 kolah ke 2 kolah ke 6 baldi ke apa, tak berubah, kalau masih boleh guna. So kalau nak kata kerana takut air berubah, air tu tercemar dengan tubuh, tak boleh. Tapi kalau nak kata kalau air tu kotoran badan kita masuk berubah, itu kena syarat kena berubah. Kalau tak berubah, air still good, boleh diguna. Kalau air kurang pada 2 kolah, ataupun di sisi mazhab Hanafi kita kata gerakkan di sini tak sampai ke hujung sana, kuantiti air tu. Di segi mazhab Syafi'i berapa? 2
dua kolah. Kalau kurang daripada dua kolah, kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau dia masuk dalam tu dengan ada kekotoran di badan dia, berubah ke tak berubah ke, air boleh pakai tak? Air tak boleh pakai. Air tak boleh pakai. Jadi ulama cari, pasal apa Nabi larang? Kesimpulan dia yang penting Nabi larang lah. Okey. Untuk nak bincang Nabi larang ni, nak kena bincang juga apa dia yang masuk air yang tetap ni, air yang bertakung ni. Air apa yang bertakung? Air kolam takung, air tasik bertakung, air laut air laut mengalir ke bertakung? Mengalir lah. Daripada laut ke sungai kan, daripada sungai ke laut? Daripada sungai, laut ke sungai? Tapi yang bertakung apa? Jadi bertakung ni tentulah bukan laut. Mestilah air bertakung yang tak banyak lah. Sesuai dengan hadis ni, Nabi lafazkan Nabi ni berada di mana? Antara sama, Nabi berada di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ni macam tu je lah. Sama ada air yang bertakung tu tak banyak, yang mana kemungkinan tercemar dan memberikan mudarat kepada orang lain itu ada. Jadi apapun air bertakung ni, kalau Nabi tak bagi orang mandi, jika dia berjunub macam tu, macam mana orang mandi kolam, swimming pool? Bertakung tak? Para ulama bincang apa yang maksud bertakung. Dalam hadis berikutnya dia kata allazi la yajri, yang tak berjalan. Kalau dia bertakung kemudian dia ditukar, kemudian dia akan masuk air baru, dia bertakung ke tak bertakung? Dia dikira air yang berjalan. Yang dimaksudkan air yang bertakung ni ialah air yang tak bergerak dah. Kita masuk situ, kita mandi di dalam itu, dan kemudian orang lain pula ayak yang tu lah juga pilah ambil cedok buat minum ke buat apa, hasil daripada mandi kita di situ. Kerana Islam adalah agama kebersihan, dia tak mau kena mudarat itu kepada orang lain, penyakit dan seumpamanya. Penyakit dan seumpamanya. Ini sekali saya nak sentuh sikit tentang hal ini. Okey. Nabi kata jangan mandi jika dia berjunub. Kalau dia tak berjunub, boleh mandi tak? Kalau dia tak berjunub, dia boleh mandi ke tak? Jadi orang tak berjunub boleh mandi yang takung, yang berjunub tak boleh. Betul maksud dia? Ini pula para fuqaha kena faham. Walaupun hadis nampak simple, tapi nak fikir maksud hadis ni. Takkan orang berjunub saja, ataupun Nabi merujuk kepada biasanya yang duk cari nak mandi ni orang berjunub. Itu yang dia sebut berjunub tu. Artinya orang yang berjunub tak boleh, yang tak berjunub pun tak boleh juga, sekiranya itu akan membawa kepada pencemaran kepada air. Kalau dia mandi air bertakung tu, air wadi umpamanya, air nu besar, kolam nu, air empangan umpamanya, takungan air. Air apa lagi yang tenggelam baru ni? Air lombong kan. Yang tu dia mandi 10 orang mandi pun tak tercemar air tu. Jadi tidak termasuk daripada maksud Nabi SAW pada hadis yang pertama. Pada hadis yang pertama. Jadi kalau kita malam-malam siapa tak nampak, tengok kolah banyak, kita terjun dalam kolah, mandi kita keluar. Pada esok orang pun pakai ambil wudu, dia boleh termasuk di dalam larangan ini. Walaupun sebahagian ulama kata kalau tak tercemar dan seumpamanya, tapi ia boleh, kerana ia mungkin mencemarkan
membawa kuman-kuman dalam badan akan kena kepada orang lain, terutama apabila air yang sedikit yang seperti itu. Air yang sedikit seperti itu. Okey. Di dalam Sahih Al-Bukhari tadi dia kata jangan seseorang kamu kencing di dalam air yang bertakung yang tidak bergerak. Air bertakung, kita contohlah tengok kolah, kita pergi kencing, Nabi larang. Tengok air lopak, kita pergi kencing. Cuma hadis ni dia kata summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi tempat yang dikencing. Macam ni lah, air dalam swimming pool tu kita masuk, kita kencing tu, lepas tu kita pun berenang. Yang ni termasuk dalam yang Nabi SAW larang. Cuma swimming pool ni dia tak bertakung lah, pasal dia apa, sentiasa dia orang duk sekelit air tu kan, dia duk tapik. Tapi kalau air kita masuk, kita kencing, kemudian kita pergi mandi. Nabi sebut ni atas beberapa sebab andaian. Yang pertama ialah kerana biasanya bila orang mandi dia nak terkencing, satu hal. Dan ada orang mungkin dia saja, tempat lain ada, dia tak elok perangai, dia pergi kencing situ, dia pergi mandi. Soalan yang mungkin boleh kita tanya ialah, kalau dia kencing saja, dia tak mandi, boleh ke tak? Ni hadis ni. Ni mengaji hadis hukum. Ataupun orang lain yang kencing, orang lain yang mandi. Dia kata Nabi larang jangan kamu kencing dan mandi. Dia kencing, bukan aku, yang mandi aku. Jadi dia tak boleh buat dua-dua, salah satu buat. Kau macam mana? Ini para fuqaha sekali lagi bincang hadis ni. Adakah Nabi maksud kalau kencing saja boleh, atau kalau mandi saja boleh, ataupun kena mandi dengan kencing yang tak boleh, kencing dengan mandi yang tak boleh, ataupun kalau orang lain kencing, orang lain mandi, tak ada masalah. Kemudian mereka bincang lagi ialah, kalau sekiranya dia tak kencing lah air tu. Tuan-tuan tengok fuqaha ni kadang-kadang macam-macam juga akal dia kan. Dia kencing dalam bekas lain, tapi pituang lah yang tu. Boleh ke tak? Pasal Nabi SAW kata, la yabullanna ahadukum fil ma, jangan kamu kencing dalam air. Kencing dalam bekas, pituang layak. Kita jangan heran, kerana ada mazhab Daud Al-Zahiri, dia kata tak termasuk dalam larangan ni. Dia literal. Larangan tu kalau nak mai kena bab lain, mengenai penghujahan yang lain. Tapi hadis ni maksud secara literal, pergi kencing terus layak. Itu maksud dia, kata dah. Tuan-tuan dengan fikir, sebab tu banyak ngaji fiqh tak habis-habis. Tapi ia manfaat untuk kita tahu berbagai pandangan, dan pandangan itu ditolak. Pandangan itu ditolak kerana tidak munasabah. Ataupun mungkin dia kencing di tebing, dah kata jangan kencing layak, tak boleh. Daripada tebing yang dia kencing tu mengalir masuk ke dalam air yang bertakung, boleh ataupun tidak dia mandi dalam tu. Tuan-tuan mungkin fikir apa, kita tak pernah dobat macam tu kan. Tapi taklah, negeri macam Syria, macam apa, bila berperang, bila apa kan, kita masuk hutan, tengok tinggal ayak melopok besar ni saja.
Dan ini fiqh ni pasal Nabi sebut pada zaman itu, pada zaman itu. Okey, sebahagian para ulama bahaskan hadis ni, mereka sebut hadis yang lain yang mendekati hadis ni untuk faham hadis ni, iaitu Nabi SAW kata, la yujlid ahadukum imra'atahu jildatal 'abd summa yujami'uha fi akhiril yaum. Hadis Bukhari. Jangan seseorang kamu pukul isterinya seperti mana pukulan hamba, macam dia pukul hamba tu. Orang, kita hamba tak ada zaman ni, orang dulu pukul hamba teruk-teruk, bukanlah Nabi suruh pukul, tapi nak cerita orang pukul hamba, kemudian dia menyetubuhinya pada akhir hari. Nak macam ni tadi kan? Hadis tu nak macam ni. Hadis dia kata jangan kamu kencing kemudian mandi. Jadi jangan pukul kemudian kamu menyetubuhinya. Maksudnya orang tanya, kalau pukul saja tak setubuh boleh? Boleh tak? Jadi Nabi SAW bukan kata kalau pukul saja tak bersubuh tu boleh. Nabi nak larang, jangan buat pangai bodoh lah. Yang tadi hang pukul tak ingat ke dunia, yang kemudian hang pergi cari dia pula. Maksudnya Nabi larang kita apa? Kita pukul tu. Ni hadis ni banyak faedah lah. Orang mengaji sunnah, mengaji apa, tak boleh lah pukul bini kan. Tok mengaji sunnah, cakap sunnah, terkoyak sahabat, balik pergi tampak bini tak badan lah kan. Ini tak kenal. Tampak sayang tak apalah kan. Dia main mahkamah, dia kata pasal apa pukul bini? Saya pukul sayang Ustaz, tapi terkena. Tu bohong lah kan. Tapi Nabi SAW itu bukan berarti kalau pukul saja tak menyetubuhi pada akhir hari boleh, tak. Jadi Nabi dalam hadis ni pun sama, yang penting dia larang kita kencing di dalam air yang bertakung. Dia larang kita kencing yang bertakung. Lebih buruk lagi kita berkencing dan kemudian kita pun mandi. Tapi kalau kita tak mandi, mungkin orang lain pergi mandi, ia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Dan ini lagi saya akan sentuh sikit. Dan ini ialah, tengok Nabi Islam disentuh benda-benda yang macam ni. Kerana orang ni kadang-kadang bukan kira, kita mungkin tak terfikir, orang kadang-kadang bukan kira manusia yang tak bersih. Orang buat tandas kat dia dengan lubang tandas punya besar, dia pergi kencing di tepi tandas tu. Minta maaf lah sebut kan, tak elok lah sikit, tapi betul tak? Itu yang tandas kita. Allah, saya insyaAllah kalau ada masa ni nak pergi cuci tandas beberapa masjid di Polis ni. Nak ajak nak pergi, so belilah alat. Saya pergi, teruk sungguh tandas. Pecah pintu, tandas masuk, orang tutup hidung. Mengaji ni bab taharah ni, baru daripada kitab Bulughul Maram ni sendiri berapa ni, tak habis-habis lagi bab taharah ni. Tapi kita gagal. Kita gagal untuk menjadi umat yang bersih. Sekejap lagi saya akan bahas lagi hadis ni insya-Allah. Bagi azan dulu.
Bismillah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Sebelum kita sambung tadi, hadis ni setelah kita tahu kita dilarang mandi kencing di dalam air yang bertakung, maka kalau kita kencing di air yang mengalir, boleh atau tak? Dia nak tengok keadaan. Jika kita kencing di air mengalir tu besar, sungai luas, tak menjejaskan apa, maka tidak termasuk dalam larangan ni. Tapi kalau kita tengok air tu mengalir daripada atas tu duk turun ke bawah, bawah orang duk mandi, kita pergi kencing atas. Dia kata hadis ni kata ayat yang bertakung, aku ni ayat mengalir tak apalah. Tapi itu termasuk di dalam hadis lain, iaitu kita dilarang untuk membuat mudarat dan inayah pada orang lain. La darar wala dirar. Jangan fikir satu hadis lah, kerana ada hadis yang lain. Tengok sungai luas, kita kencing tepi ni, ujung sana kawan duk cedok air. Walaupun sungai luas, tapi air itu akan pergi dulu, yang akan mencemarkan kawasan orang. Itu termasuk, kerana tujuan Nabi melarang hal ni ialah melarang pencemaran. Kerana air yang stagnan, air yang bertakung itu sangat mudah untuk tercemar. Itu yang disebut air yang bertakung. Kemudian timbul, kalau satu orang telah mandi dalam air yang bertakung, mandi dia tu sah ke tak? Kalau sekiranya satu orang berwuduk dengan air yang bertakung, yang mana satu orang telah mandi dalam tu, wuduk dia sah atau tak? Sah atau tak? Macam mana tuan-tuan tahu sah? Kena balik kepada kaedah lah. Air itu ada
perubahan atau tak? Pun tak. Jika ada perubahan, maka sah atau tak? Tidak sah. Kan? Perubahan tu perubahan disebabkan faktor najis. Tapi kalau dia ni badan dia punyalah banyak, dia spray minyak wangi, perfume, dia terjun ayak pun bau wangi. Ada berubah warna, berubah apa? Bau. Tapi bukan perubahan disebabkan najis. Dia termasuk dalam kita bagi tahu tentang taksim, pembahagian air itu, walaupun jumhur kata 3, tetapi mazhab Abu Hanifah dan yang ditarjihkan oleh Ibnu Taimiyah 2, iaitu air yang tahur sama dengan makna tahir, dan kemudian air yang mutanajis. Air yang bersih lagi bersih, mensucikan, air yang mutanajis. Tak ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Pembahagian itu dinafikan oleh sebahagian para muhakkikin, ulama-ulama yang menilai tentang bab ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, artinya kalau dia berwuduk sah dengan syarat tidak berubah, walaupun larangan itu ada. Hadis ni secara keseluruhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta nak jaga supaya orang Islam ni bersih. Kalau ikut dalam banyak hadis-hadis Nabi ni, penyakit ni susah nak tersebar dalam dunia Islam. Mandi layak, takung tak boleh, ayak mengalir baru boleh. Orang Islam ni Nabi dia ajak, Nabi bercakap dalam konteks bukan macam kita ni. Kita mungkin fikir Allah yang nak pergi mandi ayak takung tu buat apa, ayak banyak tu ada. Nabi bercakap di tanah Arab yang hujan jarang-jarang. Nabi tak mau nak jaga air ni. Tambah dalam susah dapat air pun kena jaga air, tambah yang senang dapat air ni, lagilah kena jaga dengan sampai air tercemar. Ni orang Islam, masyarakat Islam banyak. Kalau kita tengok, saya baca satu artikel, dia kata wanita yang paling bersih ni lah wanita Islam lah. Ni bagi orang lelaki lah. Hakikatnya wanita Islam yang semayang solat, dia mandi, dia apa. Kalau yang bukanlah kata yang tak Islam tu tak mandi, tapi mungkin mereka juga bersih, tapi tidak ada satu peraturan dia tak mandi 5 hari pun tak apa. Dalam negara macam kita ni tak mandi sehari pakai kepala lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi duduk di negara sejuk, tak mandi 6 hari okey. Bukan dia terasa apa, tapi oleh kerana kita ada bab mandi Jumaat bagi orang lelaki, bab mandi wajib. Orang wanita selepas haid dia kena mandi wajib, berjunub kena mandi. Maka bila lelaki menggauli wanita muslimah sepatutnya sentiasa bersih. Itu nanti kita tengok lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh bubuh pewangi lagi wanita pada kemaluan mereka. Betapa Nabi itu menjaga kebersihan dalam hal ini. Patutnya masyarakat Islam paling bersih, masjid dia paling bersih, bagi tanah dia paling bersih, rumah kita paling bersih, kedai makan kita bersih. Kita tengok kedai makan Allah, sebahagian kadang-kadang keadaan lah, saya bukan nak salahkan semua, saya baru balik dari Indonesia, ada yang boleh, tapi macam itulah dengan keadaan kemiskinan dan sebagainya, kadang-kadang susah masalah kebersihan ni. Kita duk jaga halal-halal ni, nak kira sembelih bagi ikut syarak, betul lah, tapi agamanya bukan sembelih saja, kebersihan, makan yang bersih, cara hidang yang bersih, itu yang kita sebut dulu. Kalau pergi masuk kedai ni Islamik, tengok ayat Quran penuh, tengok yang jaga cashier tu pun pakai serban lagi, kita rasa Islamik. Tapi Islamiknya kedai bukan yang tu. Islamiknya kedai makanan dia bersih, tak bahaya, tidak menipu pelanggan. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang tipu kami bukan di kalangan kami. Kan? Jual tak betul. Kalau agak-agak cara kita masak tu, kita sendiri nak makan ke? Yang kita nak serve kat orang. Mungkin orang main dia tak rasa apa, kan? Tapi kalau kita sendiri, kita pergi makan tempat lain. Sebab apa? Kita pun tak apa lalu dengan cara kita buat.
umpamanya lah. Kalau artinya kita tipu orang lain makan. Orang Islam amanah, kita percaya dia amanah ni, dia amanah, dia bersih. Sebab tu kita duka cita kalau boleh Perlis ni masjid bersih. Kita pi Kuala Perlis, pi negeri orang putih, bukan nak kata ni pantai depa bersih. Saya pergi Melbourne pun tengok Allah bersih. Tengok saya pergi New Zealand saya pernah pergi bersih. Kita pi Kuala Perlis lah. Segala plastik tu macam-macam dia bubuh kat batu-batu tu. Mungkin masa duk bercinta kat batu tu nak menggambarkan cinta tu, tenyih plastik habis di batu tu, masuk habis kat bawah. Jenuh oleh nak kutip batu pula, kutip plastik tu pula. Malu kita. Kemudian kita cakap Islam agama kebersihan. Islam adalah cara hidup. Saya pun kadang-kadang ambil semayang ni, sebut biarlah dah ni, ambil semayang ni bukan dia susah pun, patah dengan batang-batang paip tu. Kan sungguh apa punya jenis mazhab apa, tak ada mazhab 4, 5, 8 pun tak ada dah mazhab ni, mazhab sampai patah batang paip ni ambil yang semayang ni. Jenuh masjid tu tukar batang paip blok, cengih sungguh kita kan. Semangat tu nak semayang sampai teratur lah ya. Amboi, kalau setakat loose tu tak apa, kadang-kadang patah daripada kepala tu lagi, ganas kita ni. Ini soal rumah kita juga sama, rumah orang Islam bila kita pergi, ini penting. Hari ini kita bincang, kadang-kadang kita tak buat kerusakan lagi lah fatwa, tapi kita sedang berbincang tentang masalah khitan budak-budak perempuan ni. Kadang-kadang dunia ni kita baca ramai tulisan-tulisan wanita Afrika yang keluar Islam sebab berkhitan, khitan Fir'aunia, potong sampai habis perempuan ni. Bukan saja potong hak tu, potong habis hak keliling. Di Sudan tu jahit pula. Tadi doktor pakar mencerita kita, bila nak salin tu pula berbuka, kita pun heran macam mana dia melakukan hubungan semit. Punya wanita terseksa. Barangkali itulah saya kata tadi, patut dia pun bagi suami dia buat kahwin 4, benar lemah. Ada keluar Islam ramai, banyak buku-buku yang ditulis, walaupun sebenarnya bukan orang Islam je buat, kabilah yang tak Islam pun buat juga. Tapi oleh kerana banyak negara yang duk cakap pasal khitan perempuan, ni negara orang Islam, orang barat sangka orang perempuan dari Islam ni kena potong. Kita dalam pengamalan kita pun tak kena juga. Budak-budak lahir-lahir suruh khitan, tak ada dalam hadis Nabi kata lahir-lahir nak perempuan biar khitan, tak ada. Ada hadis Ummu Atiyah yang kita dah bincangkan tentang Nabi izinkan bila dia nak buat, tapi bukan lahir-lahir buat, lahir-lahir tak nampak apa-apa lagi pergi potong dah. Dia potong apa? Yang mana dari segi perubatannya itu tidak ada pembuktian. Kalau dia ada besar, ulama bincang, kalau dia ada, kita ada sebab-sebab nanti kita akan sebut dalam fatwa nanti, ada keperluan-keperluan yang lain yang kemungkinan boleh dilakukan khitan itu, bukan menafikan secara mutlak. Tapi benda tu yang dibangkitkan isu dalam dunia Islam. Sedangkan kita ada banyak lagi kelebihan dunia Islam, kebersihan orang kita. Patutnya wanita, tuan-tuan, wanita sekarang ni kosmetik ni hebat, tukir kosmetik kaya, hebat kan? Sebab apa? Sebab semua orang nak cantik, kebanyakannya hak muka je lah kan, muka cantik kan. Kita tengok okay, hebat, solekkan tu, kalau dia mandi dalam kolam basuh keluar jadi orang lain maksudnya. Gurau lah. Pasal semua tu make up. Mementingkan kecantikan ni bagus lah, terutama untuk suami lah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan sukakan kecantikan. Tapi patut masjid kita cantik, negeri kita cantik, kedai orang Islam cantik. Kita pergi ke Thailand, dia pun bukan orang Islam, tapi saya rasa banyak tandas mereka lebih bersih daripada kita. Tuan-tuan pernah pergi kan, terutama di tempat-tempat RNR mereka, di session minyak mereka,
bersih. Kita lah korang sikit lah, sebab semua pakai ada handphone ni, boleh tulis perasaan di Facebook. Kalau tidak, conteng habis di dinding tandai. Islam ajak manusia bertamadun 1400 tahun yang lepas. Nabi ajak benda ni, suruh bersih, jangan kencing tak tahuan Allah. Patutnya kalau ikut format hak Islam bagi ni, masyarakat yang bersih, sihat, penyakit tak mai dalam dunia Islam. Dan kita akan temui banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang baginda mengajar kita supaya kita menjadi umat yang bersih. Baginda cakap semua. Kadang-kadang kita bayangkan Nabi ni kan, dia hidup dalam realiti Arab. Arab tu macam tu lah kan, ayat dia tak banyak, yang tu saja dia guna, mandi dengan cara-cara dia pun. Tapi bila mari seorang Nabi ni boleh susun semua, daripada jenis ayat-ayat yang orang nak ambil wudu, kepada ambil wudu, kepada nak solat, muqaddimah kepada solat, daripada azan, iqamat, lepas tu solat, satu susunan yang teratur. Kalau sekadar dia nak reka-reka agama ni, pakai tak boleh reka macam ni. Mesti agama ni diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mesti agama ni diturunkan oleh Tuhan yang sebenar. Diturunkan oleh, dan semua dunia dulu bangga. Sebab tu orang dulu bangga dengan bahasa Arab, bercakap Arab. Memang saya pergi baca tentang travelers. Kalau kita pergi di Oxford, di dulu setiap kali nak ada convocation, mereka wakil dulu daripada Andalus datang. Pasal Islam merupakan pelambangan kepada kebersihan. Bila mereka nak tawan balik rumah orang, nak tawan balik Andalus daripada Islam, daripada umat Islam, mereka tengok rumah yang mana ada tandas dalam rumah mereka. Sistem tu orang Islam boleh buat. Hainamatul Quran tutla, Quran dibaca ataupun ada tandas dalam rumah mereka. Dulu orang tak tahu, orang kena pergi buang air di jauh. Tapi orang Islam buat sistem. Kerana orang Islam dia sentiasa berinteraksi dengan ayat. Tak ada orang lain mungkin dia tak jumpa air 5 hari pun tak apa. Tapi orang Islam dia nak kena wudu sehari 5 kali, nak kena solat wajib, sentiasa dia cuci. Orang Islam bersih. Tapi duka cita, kita isytihar bandar raya Islam ke apa, kotor. Kita hairan negeri pentadbiran Islam, habis balak, hutan balak semua kita tebak. Bukan kita kata mana-mana, ni negeri di Afrika. Artinya orang Islam, bukan kata negeri sama, negeri kita juga sama. Kita cakap sunnah kotor kita. Kita tak bersih. Ini semua kita, orang tak dapat. Manalah orang bukan Islam nak main mengaji fiqh tentang semua hukum hakam ni. Kita yang mengaji. Orang bukan Islam nak tengok mana benda ni, dia tengok pada diri kita yang mengamalkan fiqh ni. Kalau Quran adalah merupakan mukjizat, orang baca Quran pada zaman Nabi SAW, orang yang dengar Quran kagum dengan bahasa-bahasa dia yang cantik, orang Arab masuk Islam. Tapi hari ni siapa yang nak kagum dengan bahasa Quran? Sebab orang ramai tak faham bahasa Arab. Hatta di kalangan orang Arab sendiri tak ramai yang dapat menghayati keindahan kesusastraan Arab. Di mana orang kagum dengan Quran? Kerana Quran itu dan sunnah itu lahir daripada pengamalan. Nak baca Quran, kalau kita baca kat dia, dia tak rasa apa pasal dia tak faham. Tapi bila dia tengok Quran itu dalam diri kita, bersih, cantik, tersusun, dia kagum. Satu artikel 2 hari lepas saya baca di UK, macam mana satu orang tu, dia kata kali pertama dia masuk dalam masjid, dia pun dah hikmah juga lah. Trump ni menyebabkan ramai orang pergi di masjid nak tahu pada Islam ni. Pasal dia orang mungkin sentimen politik solidariti kemanusiaan, pakat pergi. Dia kata kali pertama dia masuk, dia cannot control herself, dia tak boleh kontrol diri dia.
dia menangis kerana dia tengok macam mana dia orang sambut dia di masjid tu, dia orang bagi dia, perkenalkan dia masjid. Jadi dia rasa begitu hebatnya hospitality orang Islam. Bagaimana orang Islam meraihkan tetamu bila datang, masuklah, tengok, boleh duduklah masjid, tengok orang Islam. Dia cuma dia tak tengok, dia tak sempat masa nak tengok solat, tapi tengok masjid saja dia menangis, dia syahdu. Hari ni ada satu budak, tak tahulah artikel tu tulis, dia kata dia pun tengok masjid orang bakar. Budak ni bukan Muslim, Kristian, kecil lagi. Dia pergi bagi duit tabung dia $20 ke masjid. Dia nak sumbang jugalah, macam mana masyarakat lain sumbang. Pasal bukanlah kerana dia agama. Sekarang ni orang, kita kena tahu kehidupan mereka ni selalu mereka bagi donation untuk bantu orang, dia bagi. Jadi masjid tu tahu budak tu budak lagi kecil lagi, dia bagi, mungkin bapak dia suruh ke apa, dia tak tahulah, sebagai masjid tu dibeli ke ada iPad bagi ke dia, hadiah kembali. Dia akan kenang. Ini menunjukkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Tak sama hak jahat dengan yang baik, yang baik dengan yang jahat. Tolak yang jahat itu dengan cara yang baik. Maka hebat Islam. Kita faham, kita kalau orang bukan Islam nak main masjid, pakai bincang apa hukum mereka masuk masjid. Kita tak boleh, kita mazhab Syafi'i jangan bagi. Buat dah. Boleh orang bagi kalau Wahabi selalu. Inilah yang menyebabkan kejumudan, inilah yang telah menghalang Islam yang lebih bersifat umat manusia, rahmat untuk sekalian alam, Islam yang lebih bersifat progresif, Islam yang lebih bersifat moderat, Islam yang lebih bersifat maju ke hadapan, Islam yang lebih bersifat sederhana yang diajar oleh Nabi. Tak dapat ditemuinya oleh kerana golongan-golongan yang jumud ini, yang cuba memperkenalkan fatwa-fatwa yang keras, yang akhirnya bukan orang dapat melihat keindahan Islam, akhirnya dapat yang mereka lihat ialah kekerasan sikap kita mengenai Islam. Sedangkan dalam Islam ni banyak, kita tengok bagi hadis ni saja berapa banyak pandangan para fuqaha. Ambillah pandangan yang lebih memenuhi maksud syarak itu, ataupun memenuhi tujuan. Semuanya bertujuan untuk mendapatkan redha Allah, tetapi konteksnya. Kita baca dalam hadis Nabi kata la tusafiru bil Quran ila ardi adu fa inni la amanu an yanaluhu adu. Nabi kata jangan kamu, dalam hadis Bukhari dan dalam Imam Ahmad, fa inni akhafu an yanaluhu adu. Maksudnya jangan kamu bermusafir bawa Quran ke negeri musuh, kerana aku bimbang nanti musuh akan mendapat Quran ni. Nanti dia dapat, dia hina. Kalau kita nak baca hadis itu, kita pergi negeri-negeri yang tampak tak suka Islam ni, tak boleh bawa Quran lah. Tak, dia ada konteksnya. Pada zaman dulu dia ambil, dia koyak ke, dia bakar, Nabi tak mau. Hari ni orang tak buat yang tu, kita bawa Quran, bahkan kita present Quran bagi orang bukan Islam supaya baca. Bukan semua orang yang bukan Islam. Kemudian kalau kita nak bincang fiqh lain, apa hukum dia pegang Quran sedangkan dia belum mandi junub? Nak bagi dia mandi junub kena masuk Islam dulu. Pakai tak baca Quran dah lah kawan tu. Ini ada artis-artis Hollywood sekarang ni yang mula baca Quran dan bawa Quran merata kerana terpengaruh Quran. Patutnya kita lihat keindahan Quran. Ada orang kata ni bahaya, mereka ni dah tak masuk Islam, mandi junub pun tak pegang Quran. Pemikiran yang seperti inilah, kejumudan inilah yang di negeri ini alhamdulillah. Ada orang pergi tanya Dr. Rozami apa semua ni, suruh minum air bagi banyak air. Negeri ini bebas daripada fanatik mazhab. Bukan orang tolak mazhab, orang bebas daripada fanatik mazhab. Kerana fanatik itu tidak membantu, fanatik itu hanya akan menghilangkan keindahan Islam. Para ulama daripada semua mazhab adalah dihormati, dan keikhlasan, kesalehan mereka tidak pernah dipertikaikan. Tetapi menjadi hak kita untuk memilih di antara pandangan-pandangan mereka yang banyak itu, mana pandangan yang kita ambil. Kerana mereka semua telah berhujah, kita telah mendengar penghujahan mereka. Kita ikut A pun ulama, B pun ulama, C pun ulama, tetapi kita mengetahui
keadaan kita lebih daripada mereka. Mereka mengetahui nas itu pada zaman mereka. Kita mungkin tidak hafal seperti mereka, sealim seperti mereka, tapi kita mengetahui keadaan kita lebih daripada mereka, kerana mereka hidup pada zaman yang lain, kita hidup pada zaman yang lain. Karena fiqh itu hai. Quran dan sunnah ini tidak pernah ada perbezaan di kalangan umat Islam, wajib beriman pada Quran dengan sunnah. Tapi kita tengok sepotong hadis Nabi yang kita baca, berapa banyak tafsiran ada. Hadis daripada Nabi, tapi tafsiran bukan semua daripada Nabi. Hadis tak salah, Quran lagi tak salah, tapi tafsiran dan huraian kemungkinan salah ataupun kemungkinan tidak tepat. Maka oleh kerana banyak huraian dan tafsiran, kita menilai huraian dan tafsiran yang memenuhi maksud, yang menggambarkan keindahan Islam yang selalu kita sebut dalam solat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ia bukan Tuhan orang Islam saja. Hendaklah Islam ini menggambarkan agama untuk semua manusia. Bukan saja manusia, haiwan, bukan saja haiwan, tumbuh-tumbuhan. Bukan dia kata bukan Rabbun Nas, memang Tuhan itu Rabbun Nas, bukan setakat Tuhan manusia, Tuhan seluruh alam. Air pun ada hak dah, Nabi tak bagi cemar. Pokok ada hak dia, binatang ada hak dia. Nabi tengok unta, Nabi kata unta ni mengadu pada aku, hampa tuan dia pukul dia. Siapa tuan dia ni? Hak unta pun Nabi jaga. Kita hari ini dunia Islam orang tak jaga. Kita tengok peringkat antarabangsa yang cakap hak haiwan, hak panda, apa lagi? Hak binatang-binatang, kita kata dia jaga menjaga hak binatang tu Nabi jaga. Tapi tak ada orang Islam jadi juara, semua orang barat juara. Greenpeace yang memperjuangkan hak hijau dalam dunia ni, semua mereka. Sebab apa? Sanggup berjuang habis-habisan untuk menjaga alam sekitar yang mencemarkan di dunia Islam. Sebab itu mereka tak boleh nampak bila kita kata Islam agama kemajuan. Padahal dalam perjuangan mereka bukan ada dalil agama pun. Dalam Islam dalil-dalil itu ada. Tapi kita tak jadi pejuang. Kita kira kalau aku dapat merintah, aku nak potong tangan. Yang tu yang kita fikir. Lepas tu kita nak buat demonstrasi kepada siapa pun kita tak faham. Nak buat demonstrasi kepada diri sendiri, nak berimpun, nak menuntut, buatlah kalau nak buat. Nak menuntut untuk siapa? Bawa kes tu ke parlimen dan buatlah. Nak menuntut pada siapa? Tapi dengan perbuatan kita itu, mengangkat spanduk-spanduk seperti itu, memberitahu kehendak kita untuk memotong dan merejam orang yang berzina dan memotong tangan orang yang pencuri. Nabi sebelum bercakap tentang potong tangan, Nabi bercakap tentang memberi makan pada fakir miskin, Nabi bercakap tentang zakat, Nabi bercakap semua hal ni. Hidup baginda itu sendiri lebih susah daripada kebanyakan rakyatnya. Ini kehidupan kita ramai yang kaya raya, yang mencuri. Kalau dia tengok pada definisi yang dibuat tu, yang akan kena Mamat curi kereta, Mamat curi motor. Yang curi melalui elektronik berjuta-juta ni tak termasuk dalam tarif. Cuba baca. Ketika Trump sedang tuduh dunia Islam sebagai pengganas, kita pergi nak berimpun menjerit benda-benda yang seperti itu. Ia adalah satu kebijaksanaan yang tidak, satu penilaian yang tidak bijak. Nak marah-marah lah, lama tak berkelahi. Bukan saya nak berkelahi, tapi untuk apa? Kita sedang hadapi tuduhan orang Islam tak di-ban, dituduh oleh Trump dengan tim dia. Kita patut cakap tentang keindahan Islam. Kita patut cakap orang bukan Islam mari masjid. Kita baru saja luluskan fatwa, ahli fatwa semua bersetuju. Muallaf zakat boleh diberi kepada muallaf, iaitulah mereka yang belum masuk Islam, yang dengan pemberian zakat itu akan mengharmonikan pandang persepsi dan sikap mereka terhadap Islam. Kita kalau tengok orang Kristian pergi bagi kat orang sakit di hospital, gerakan Kristian cuba mengkristiankan, oh bising, kita pergi bagilah.
Lepas tu kita kata bagi zakat tak boleh. Tu bagi duit hang, saya tak ada duit. Maka kita lihat peranan wang yang Nabi bagi pada pembesar-pembesar Quraisy yang nak lawan baginda. Padahal nak lawan baginda, dengan pemberian itu mudah-mudahan mereka tunduk dan sayang. Ramai orang bila diberi sehingga kata mereka, Muhammad tu aku benci, dia bagi kat aku sampai aku sayang kat dia. Sebab tu kalangan kita pun Nabi kata tahadu tahabu, bagi-bagi hadiah maka kamu sayang antara satu sama lain. Tapi bagi dengan niat mengeratkan hubungan lah, bukan dapat undi pilihan raya. Masih wallahu taala alam. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Malam besok bagi siapa yang ada kitab Nukhbatul Fikar, kita akan memulakan pengajian ilmu hadis di Center of Sunnah. Tuan-tuan tahu kan? Iaitu Masjid Lama Arau. Kita buat Center of Sunnah. Tapi pengajian tu teks dia dalam bahasa Arab. Teks bahasa Arab. Benarkah Sayyidina Umar pernah tanam anaknya di zaman jahiliyah? Ada riwayat dalam hal itu, tetapi tidak kuat untuk disokong. Dan kita nak tanyalah anak dia yang mana yang dia tanam tu. Kalau Umar ni jenis tanam anak perempuan, kita hendaklah tahu anak perempuan Umar, Hafsah binti Umar tu lah isteri Nabi SAW. Dia kahwin dengan Nabi ketika umur dia lebih kurang 28 gitu. Dia janda. Umar selepas suami dia meninggal, Nabi Umar bin Khattab offer ke Uthman, offer ke Abu Bakar, offer ke Uthman tak mau, tak apa dia kata. Offer ke Abu Bakar ni dia diam, dia tak kata mau, dia tak kata tak mau. Umar kata aku ni tak puas hati ke, mau ke tak mau habaq lah. Kawan bagi anak kawan. Duk tak apa lama Nabi SAW binang Hafsah, bagi kat Nabi ya. Bakal kata pada Umar, barangkali kau itu rasa kecil hati sikit kot. Sebenarnya bukan aku tak mau, aku pernah dengar Nabi sebut tentang Hafsah ni, sebut benda baik lah. Rasa Nabi ada hati, Nabi dengan dia. Jadi Nabi nak, jadi aku bagi Nabi lah. Aku tak maulah abang macam tu. Jadi tuan-tuan pun kalau ada anak, bagilah ke ustaz-ustaz mana yang mana tak menikah lagi ya. Hak menikah pun boleh ejeki masjid no. Tapi kalau jadi hak macam hak saya cerita tu, hak raja suruh duduk baris ni tu, siapa hak tak takut bini duduk sebelah tu, jadi adakah ruang untuk orang yang mendarhakai Allah bahagia? Tak ada lah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku, baginya itu kehidupan yang sempit. Kita tengok dia kaya, bahagia bukan masalah tu. Kita selalu rasa bahagia dia tu, dia kereta punya besar. Saya kenal tuan ramai je artis ni nak duk mai jumpa. Hak mana tuan-tuan duk rasa cantik tu pun ramai mai jumpa macam cerita kan. Tapi saya dapat simpulkan tak bahagia kebanyakannya. Semua ada masalah. Ada yang fikir nak bunuh diri, ada yang fikir kena nak tidur, kena makan ubat tidur. Macam-macam lah, bukanlah tak sebut nama lah kan, macam-macam. Sebab kita nampak dia bahagia, sebenarnya kita nampak dia seronok. Bahagia ni satu yang mustaqar, duduk dalam jiwa kan. Sebab tu cari bahagia, ramai orang yang bahagia senyum je, main naik motor sengit pun senyum lah.
Nak kereta hebat dia pun dah lolok sabun dia 2-3 ni sabun, jumpa sabun saja. Bukan kita suruh jadi miskin, kita tak suruh, tapi tak boleh kita nak andaikan bahagia tu dengan kekayaan. Tapi kalau kita kata senang dalam arti kata mudah hidup, nak pergi sana sini senang, memanglah ada duit tu membantulah manusia. Dan agama pun dia bukan suruh kita miskin, sebab tu dia suruh kita bayar zakat. Saya orang susah, gaji kecil, macam mana nak tolong orang susah, nak bantu ekonomi Islam? Tak ada peluang untuk pahala itu. Tuhan ni kita dah sebut dulu banyak dalam kuliah, Allah Ta'ala ni maha adil. Pertama, kita disuruh cari rezeki. Lagi banyak kita pergi cari rezeki, dengan lagi banyak susah, pahala kita dapat. Kita keluar daripada rumah kita pagi-pagi tu, sampai nak balik pula, sepanjang masa tu kita ibadat kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala pahala. Setengah orang dia kata duk kerja saja bila nak ibadat. Hakikatnya ibadat, kerana kita mencari rezeki yang halal. Kalau tidak, kita pergi buat benda lain yang tak halal. Kita cari yang halal, kita pergi kerja. Waktu salat, kita salat. Ini benda yang ibadah. Kemudian takdir rezeki kita misalnya tak banyak, hari itu kita sebut apa yang disebut oleh Al-Izz Abdus Salam tentang qadrul ajr biqadril masyaqqah, kadar pahala atau qadrul thawab atau ajr biqadril masyaqqah. Kadar pahala itu dengan kadar kesusahan. Satu orang bagi RM50, dia gaji puluh-puluh ribu, RM50 tu tak perasan dalam dompet dia kalau hilang pun dapat pahala. Satu orang, Allah, dan dompet dia boleh kira, kalau ada duit RM50, hebatlah dia hari tu. Yang lain duit 10, duit RM5, duit apa. Kalau orang meminta tolong, dia nak bagi RM5 pun dia duduk fikir 3-4 kali, tekuk mis tu nak bagi, dia bagi RM5. Di sisi kiraan 50 tentu lebih banyak daripada RM5, tapi di sisi Tuhan, Allah lebih mengetahui kadar susahnya seorang hamba yang nak bagi RM50 dengan RM5 tadi. Sebab itu salah satu nama Tuhan Al-Adl, Maha Adil. Maha Adil lah. Jangan susah hati bab ni. Kok kata kok Tuhan silap, tak kira aku ni dah tak ada. Bolehkah kita mempamerkan kenderaan kesukaan milik kita, pakaian cantik dan pendapatan kita di media sosial? Ini ada orang yang hari-hari kan masalah kan, dia makan apa, dia kena habaq lauk ini. Saya bukan nak kata salah, tapi kadang satu penyakit juga. Apa siapa yang nak habaq kan? Kalau dia kata saya sedang makan di restoran ini sekian-sekian, Sawadi ke apa kan, lepas tu sesiapa yang berminat sila datang. Bolehlah dia umum macam tu, pakat mai lah makan dia kat dia belanja kan. Tapi macam ni lah kenderaan ke apa, kalau kita pamerkan sekadar nak cerita kenderaan ni bagus, siapa nak beli, okey lah. Tapi kalau kita pamerkan itu untuk takabur, tunjuk aku ni bukan calang-calang, apa jangan main, aku bukan standard macam apa. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hati dia, kata Nabi, jantung hati dia sebesar zarah daripada takabur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Kan? Wahai Rasulullah, ada orang dia suka baju dia cantik, kasut dia cantik, ni takabur juga ke? Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru fatarul haq wa qamdun nas. Allah Ta'ala cantik, dia sukakan yang cantik. Takabur itu tolak kebenaran dan pandang lekeh kat orang lain. Tapi sekadar nak kata alhamdulillah Allah bagi nikmat, saya ingat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Secara umum, tapi bukan untuk takabur. Itu kena jagalah kan. Kalau kita alhamdulillah hari ni saya dapat beli kereta ni harga nak bagi tahu kat kawan dia, kalau jumpa kereta ni kereta aku lah tu kan. Bukan ada takabur pun, kadang dia nak habaq ya. Tidaklah termasuk dalam bab ini. Tak termasuk. Dia sendiri tahulah diri dia. Apakah hukum bagi seorang mengambil pandangan berbagai mazhab dalam ibadat untuk yang paling ringan? Ini tatabbu' rukhas, cari yang mudah. Adakah Islam larang cari yang mudah? Tak. Tak dulu. Kita kena tahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman." Nabi tidak diberi pilih dua benda melainkan dia pilih yang mudah selagi mana tak berdosa. Cumanya bukan yang mudah tu sampai tak ada dalil. Yang penting kena terikat dengan dalil. Kita pilih-pilih pendapat ni bukan syok-syok. Pasal hak mana kita buat ni, besok kita akan berdiri di hadapan mahkamah Tuhan yang Maha Agung. Tuhan akan tanya, siapa hang buat macam ni? Hang tak buat macam tu. Kita pergi, kerana aku dengar hadis Nabi buat macam ni. Bagi ada jawapan. Dan aku tengok para ulama telah tafsir benda macam ni, aku yang tak ada ilmu ni, dan aku dengar mereka tafsir begini daripada hadis yang demikian. Ada alasan kita di sisi Tuhan. Berkaitan hadis kawasan wajib menutup aurat, terdapat dua hadis ta'arud. Hadis pertama, mafhum kain Nabi terselak di lutut di hadapan. Dua Nabi menegur sahabat tentang lutut, tentang hadis quddatu fakhizai fa inna fakhizai aurah. Hadis ni para ulama bincang kerana ada riwayat yang mana Aisyah radhiyallahu anha riwayat Nabi SAW itu tersingkap sama ada saqaihi au fakhizaihi, dia tersingkap paha dia ataupun lutut dia. Lutut dia ataupun paha dia. Artinya paha ni kalau memang confirm dia aurat, rawi takkan keliru. Dan ada di dalam peperangan di mana terselak nampak paha Nabi SAW. Jadi para ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan juga di kalangan mazhab Ja'fari dan lainnya, maka menyatakan antara pusat dengan lutut bagi lelaki. Tapi mazhab Malik dia detailkan tu, ada aurat besar, ada aurat kecil, ada aurat berat, dan mereka menganggap paha tidak termasuk di kalangan aurat. Ini masalah khilaf. Yang memanglah yang santunnya tak usah duk buka paha lah. Tapi kalau ada orang kita tengok pergi negeri orang Arab, dia pakai seluar macam tu, dia semayang, sebenarnya dia ada qaul dalam hal itu, kerana masalah ni memang khilaf yang muktabar. Khilaf ni dua-dua ada qaul. Kerana nak tafsir hak Nabi tu tersingkap ke, kalau kita Nabi tersingkap, bukan Nabi singkap. Tapi dia yang jawab, dia kata tak mungkin Allah singkapkan aurat Nabi ya. Atas satu jawapan, tapi itu pun dijawab balik. Kerana ada di peristiwa lain Nabi tersingkap terus pakaian dia. Hadis yang kata tersingkap paha ataupun betis itu, dia orang kata itu ragi syak min rawi syak. Tapi maksudnya kalau rawi boleh syak, kalau benda tu confirm aurat, tangan rawi tak boleh syak. Ini menyebabkan khilaf hatta di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Cuma pakai ni ikutlah, pakai ni ikut kesantunan dan kesopanan. Kita pakai dengan pakaian orang nampak pelik pada orang lah, syuhrah pun pelik kan. Kita tu imam, tahulah mazhab Malik pula, pakai seluar pendek duduk sapu sembah depan masjid. Pakai, sedangkan uruf tu tak dapat diterima lah masyarakat kita. Bukan hang miskin sampai tinggal seluar tu. Mazhab Malik ada. Kalau pun ada qaul, adakah perlu hang nak pakai macam tu? Ini benda-benda yang hal-hal. Benarkah cinta kepada manusia itu melemahkan dan cinta kepada Allah itu memberi kekuatan? Allah Azza wa Jal tahu bahawasanya kita cinta pada Allah satu hal, memang di perintah Nabi SAW dalam Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, cinta Allah, yuhibbunallaha wa rasulahu, cinta Allah dan Rasulnya. Tapi itu tak menafikan bahawasanya manusia cinta kepada orang lain,
Dia suruh cinta kepada kekasih dia, kan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Jadi kalau kahwin tak cinta, dia kena cinta dengan isteri dah. Sebab tu saya dah sebut, dia kena ada mawaddah nak kahwin, mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ni dia cinta, ada elemen seks dia antara suami dan isteri. Kalau dia tengok satu orang perempuan tu, dia tengok dia tak rasa apa, dia tak usah menikah. Dia menikah orang yang dia ada rasa. Ini kerana Allah jadikan demikian tabiat. Sebab itu hak. Kalau suami isteri dia bawa ke mahkamah, suami saya ni kahwin ni tak bagi nafkah zahir batin, suami dia tak tahu, hang penting kan benda tu, tak ada penting, fikir benda ni di akhirat esok lah. Tak boleh. Ada hak dia di situ. Suami dia kasar dan seumpamanya, kerana agama ada cinta itu melahirkan sifat. Kerana manusia itu disuruh. Sebab tu orang kita tengok para duat, para apa, Ibn Qayyim dan seumpamanya, Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum daripada itu ada puisi dia, ada apa, menunjukkan orang ni jiwanya halus, orang yang jiwanya kasar, keras. Ini kadang-kadang tidak begitu konsisten dengan tabiat Islam yang santun, yang sukakan kepada Nabi. Kata man la yarham la yurham. Al-Aqra' bin Habis, dia orang padang pasir, tengok Nabi SAW mari tengok cium Al-Hasan, cium Al-Husain. Dia kata inna li ahsyara min al-awlad ma qabbaltu ahadan minhu. Aku ada 10 orang anak, aku tak cium pun seorang. Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak kesian, tak kasih kat orang, dia tak dikasih hari ini. Kita bukan membenarkan ibu bapa yang dihantar ke rumah sakit tu, ke rumah apa? Rumah orang tua-tua. Memang tak betul perbuatan tu, tapi kita juga kena tengoklah juga ibu bapa. Hendaklah ada benda kasih dan sayang kepada anak. Sebab kadang-kadang cinta ni dia berbalas. Manusia ni kalau jenis pak, kita pak semua orang ni yang ada ni, semua ni romantis belakang ni. Tapi saya cerita ni yang duk tengok di dalam dunia ni, manusia ni cakap dengan anak macam bos nombor 1 ketua tentera cakap dengan anak, anak pergi mana? Allah, ada bahasa Quran ajak, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku dirikan sembahyang. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihati anaknya, wahai anakku, jangan kau syirikkan Allah. Ya bunayya, wahai anakku. Bahasa ni cakap orang kadang-kadang na'udzubillah dengan anak dia. Marah kan ada anak haram dia, na'udzubillah. Saya contoh minta maaf dalam masjid ni. Dia cakap ke anak dia dia kata anak haram. Dan ada orang bukan sabqul lisan, bukan terlincak kata, memang itu ayat dia. Dan kadang-kadang kita tengok budak-budak ni, kita boleh tahu ayat pak dia dan ayat mak dia. Macam mana kita berinteraksi dengan isteri kita, bahasa kita dengan isteri kita, bahasa kita. Kadang-kadang cakap dengan isteri kan, weh, hang nak pergi mana? Bukan ada santunnya. Cakap dengan isteri berani sangat. Kat kedai kopi takut min. Minta maaf lah, bukan nak beletak, memang nak abang. Tapi ini kesantunan agama. Bahasa ada santun, cakap dengan anak-anak, cakap dengan ni, cara pujuk anak-anak, cara sentuhan. Agama ni luas. Ajar kita dalam hal-hal yang seperti ni. Baikilah. Sebab tu saya selalu sebut, Allah Azza wa Jalla kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan, kesianlah kat mereka berdua itu, macam mana mereka besarkan aku, jaga aku masa aku kecil. Artinya kalau masa kecil kita tak sayang kat anak-anak kita jaga, doa tu tak kena kat kita. Kalau masa kecil asyik luku anak ya, pantang anak silap, dia kerja nak pukul ya. Ada orang pantang anak silap. Saya pernah tengok ada orang pukul anak sampai merah habis mata ni, baru pernah nampak. Anak dah besar dah, saya tengok lah, dia kata budak-budak lah bukan kenal kita dah. Padan, bukan nak kata padan, tapi kadang-kadang pasal tu.
Anak-anak ada tak mau tengok dah. Kerana tarbiyah kita. Manusia ni dia respon dengan cinta, kasih. Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak kasihan, tak kasih, dia tak dikasihi. Bentuk sikap balik-balik perbetui diri. Kau tidak? Assalamualaikum. Balik assalamualaikum abang. Cakap elok. Isteri pun jangan, abang ni macam puan tabiat dah nampak cakap elok lah. Abang ada masalah apa lah? Dia pula kata, kita tak boleh macam tu. Kata aku pergi mengaji suruh cakap elok kan. Bagaimana seorang pesakit kencing manis tidak lawas ingin bersolat dan menjaga kebersihan? Bolehkah dia menjadi imam? Tasasul baul ataupun tak lawas ada dua benda. Pertama, sekiranya dia boleh guna kain ataupun dia guna apa-apa yang dia letak pada kemaluan dia tu supaya najis tu tak kena pada tempat lain. Dia boleh berwuduk dan kemudian dia boleh bersolat, kemudian dengan kadar-kadar yang dia mau solat. Kalau dia uzur dalam hal ini, dia imam, dia hendaklah bagi haluan pada orang, kerana itu akan menyusahkan orang lain. Kalau dia bimbang berapa kali dia mari ke masjid, tercemar masjid kerana membabitkan orang Islam yang lain kerana kehadiran dia boleh bersemayang, bersolat bersendirian. Sebahagian riwayat menyebut Imam Malik bila dia dah tasasul baul ni, dia cuba elok daripada mendekati masjid Nabi SAW. Hal ni kerana menjaga kebersihan. Allah banyak last. Jika isteri menolong suami mengeluarkan air mani, adakah isteri perlu mandi wajib walaupun tidak bersetubuh? Isteri tidak wajib, yang keluar air mani sahaja yang wajib mandi. Jika dia menolong suaminya dan itu bukan perkara yang haram, kerana ia membabitkan suami isteri, isteri tidak kena, suami itu kena. Melainkan ketika masa dia membantu suaminya dalam hal itu, dia rasa dia juga keluar air mani. Dia rasa dengan ada bukti, iaitu dia melihat kesan air pada pakaiannya, maka dengan itu dia wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.